Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah pada malam ini dapat sekali lagi kita bersama-sama untuk meneruskan lagi siri faham solat yang keenam, ya, di mana pada kali ini kita akan membincangkan tentang doa iftitah, ya, doa iftitah, di mana kita telah pun bincangkan doa iftitah dalam siri yang kelima. Pada kali ini insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita, iaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Wajjahtu. Okey, di sini kita tengok, ya, perkataan wajjahtu. Di sini ada 3 perkataan di sini. Yang pertama, wajjahtu di sini ada 2 perkataan. Yang pertama wajjah. Kalau kita tengok, ni telah dimelayukan sebenarnya, iaitu kita panggil wajah, kan. Wajah ni kita dalam bahasa Melayu kita maksudnya muka, wajah. Tetapi wajah ni dia suatu yang di depan, macam tu. Wajah tu aku hadapkan. Tu di sini maknanya aku. Aku menghadapkan. Wajhiyah. Di sini ada 2 perkataan. Wajah ni kata perbuatan aku menghadapkan. Aku menghadapkan. Wajah tu menghadapkan aku. Laras bahasa Arab memang terbaliklah dengan bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu aku menghadapkan. Tapi dalam bahasa Arab menghadapkan aku. Aku menghadapkan. Wajhiyah. Wajhiyah, wajhi, wajah, iaitu aku menghadapkan. Di sini kita boleh terjemah mukaku, diriku. Sebab apa? Dikatakan wajah di sini suatu yang di depan kita, tapi kita menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ialah aku. Di sini tu dan di sini ya. Wajhiyah. Jadi macam mana nak kata tu ada agak panjang sikit perbincangan dia, tapi tak apa, kita faham macam tu saja. Wajhiyah di sini maknanya sebenarnya wajhi, tetapi bila kita nak sambung, kita tak boleh baca wajhi lilladzi. Kita mesti baca dihidupkan ya ni. Sebenarnya ya ni mati, tapi dia nak sambung, dia hidupkan. Ya ni bermaksud aku. Tu ni bermaksud aku. Wajah tu. Wajhiyah. Aku menghadapkan mukaku, diriku, lillazi, kepada yang. Allazi ni banyak kita jumpa. Dah banyak kita jumpa, maksudnya yang, kepada yang. Li di sini maknanya kepada. Aku menghadapkan diriku kepada yang, kepada, maknanya tidak disebutlah, tapi dimaklumi apa dia, kepada Tuhan lah, kepada Tuhan yang fataras samawati wal ard. Fatara maknanya mencipta. Fatara ni maknanya mencipta daripada tiada, ya. Fataras samawati wal ard. Ada lagi perkataan-perkataan lain yang menunjukkan kepada membuat, tetapi ada yang buat daripada benda yang telah ada, tapi ada benda yang buat daripada benda yang bermula daripada tiada. Jadi fatara ni maknanya membuat daripada tiada. Fataras samawati wal ard. Samawat
Maksudnya samawat, langit ya, langit tapi plural kat sini. Langit-langit. Seperti yang saya biasa sebut sebelum ini, dalam Al-Quran pun sama. Ni bukan ayat Quran kan. Jadi apa ni, samawat maknanya langit-langit, tapi kita terjemah langit saja. Bahasa Melayu tak sebut langit-langit, jadi berubah makna. Langit-langit dalam bahasa Melayu maknanya anggota manusia. Yang dimaksudkan di sini ialah langit lah. Yang menjadikan langit was-sama wal ard, dan bumi. Yang menjadikan langit dan bumi. Hanifan, yang lurus, musliman, dan dalam keadaan menyerahkan diri. Dalam keadaan muslim. Muslim sebab ialah maksudnya orang Islam, satu, maksudnya menyerahkan diri. Apa maksud kita menyerahkan diri kepada Allah? Macam mana kita berserah diri? Maknanya ini satu ibarat, satu perumpamaan. Perumpamaan macam kita menyerahkan diri kepada Allah. Maknanya seperti kita ni ada suatu, kita ni diri kita ni bila kita serah kepada Allah, maknanya tertakluk kepada Tuhan lah untuk melakukan apa sahaja kepada kita kerana kita telah serahkan kepada dia. Jadi dia menunjukkan kepada kesediaan kita untuk patuh, untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudkan kita menyerahkan diri kepada Allah. Itu maksudnya ya. Maknanya seorang yang menyerahkan diri kepada Allah, maknanya dia telah, ibaratnya diri dia ni serah pada Allah, maka terpulanglah pada Allah nak buat apa pun. Itu maknanya menyerah diri kepada Allah. Muslim, muslimah. Okey, jadi dengan Hanifah, yang betul ya. Sebab apa? Sebab dalam mengamalkan agama dan kehidupan ni, kita kena ada dua ni lah. Satu, lurus. Pengamalan agama yang lurus di sini yang benar. Sebab apa? Sebab kalau kita muslimah, kita menyerahkan diri kepada Allah, kita taat kepada Allah. Dalam erti kata kita lah, kita sangka kita taat pada Allah, tapi dengan bentuk yang bengkok, dengan bentuk yang tidak betul, maka Tuhan tak terima lah. Tuhan tidak menerima perhambaan hamba dia yang ikut suka dia nak memperhambakan diri. Bukan. Dia kena memperhambakan diri kepada Allah dengan cara yang Tuhan nak lah. Jadi sebab itulah kita Hanif, agama yang benar, agama yang lurus. Orang Yahudi dia mendakwa dia betul, tetapi dia tidak Hanif, dia tidak betul, dia tidak amalan ataupun apa yang dikatakan mentaati Allah, mengabdikan diri kepada Allah tu tak betul. Contohnya, dia mendekatkan diri dengan Allah dengan melakukan syirik. Mana boleh, Tuhan tak terima. Itu satu bentuk penyelewengan, tidak hanif lagi. Okey, jadi muslimah, tunduk dengan keadaan betul lah. Wama ana minal musyrikin, dan wama, dan waw di sini maknanya dan ma maknanya tidak, dan tidaklah ana, aku, wama ana, dan tidaklah aku. Ni tadi tu ni aku juga, tapi dia duduk dekat belakang perkataan dia tu. Ni ya pun aku juga, tapi dia duduk di belakang perkataan. Tapi bila dia duduk bersendirian, dia kena jadi ana. Wama ana, dan tidaklah aku, dan tidaklah saya, minal musyrikin, dari kalangan orang-orang yang syirik. Maknanya kita kata kita ni menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, mentaujihkan, menghadapkan diri kita kepada Allah dalam keadaan kita ni
Kita kata kita ni benar, lurus. Kita kena pastikanlah betul kita tu lurus. Di sini terletaknya kepentingan kita belajar, kita tahu. Jangan buat ikut dan saja, percaya, kepercayaan pun ikut dan saja. Tak hanif. Jadi dalam keadaan muslimah, menyerah diri kepada Allah dalam keadaan yang benar. Dan salah satu bentuk benarnya itu ialah kita tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik apa dia? Syirik ialah memperduakan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menganggap ada Tuhan selain daripada Allah. Menganggap Tuhan selain daripada Allah ni bila kita menganggap ada sesuatu yang menyamai Tuhan, dari sudut sifat dia ke, dari sudut zat dia ke, macamlah tu kena detailkan pelajaran kita lah, insya-Allah, dalam pelajaran-pelajaran dalam subjek-subjek yang lain. Wa ma ana minal musyrikin, kita mengaku di depan Tuhan aku tidak syirik. Jadi janganlah pula dalam solat mengaku tidak syirik, dalam lepas solat pergi buat benda yang syirik. Tak boleh lah macam tu. Dalam solat ni kita mengaku ni bukan sekadar kita baca, kita yakin, kita mengakulah kepada Tuhan, aku tidak mensyirikkan. Jadi dalam kehidupan bila ada benda syirik, kita tak boleh buat lah. Okey, jadi setakat itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat sedikit manfaat daripada kupasan yang telah saya lakukan tadi itu. Seperti biasa, kita mohon untuk kita sebarkan siri tadabbur wahyu kita. Mudah-mudahan ada sahabat-sahabat kita yang berminat, mereka dapat mengikuti siri ini. Jadi kita dapatlah sedikit sumbangan untuk kita melakukan perkara yang baik, menyebarkan perkara yang berguna kepada orang, insya-Allah. Jadi setakat itu saja saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.